Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Dah lama saya tak buat orang kata apa, entry untuk saya punya channel ni. So hari ni saya nak kembali buat book review buku ni hari ni. Buku Penat daripada Dr. Alizi Alias. Okey, so antara perkara yang saya rasa penting untuk kenapa korang wajib beli buku ni lah kan. So saya rasa dalam sekitar culture di Malaysia ataupun budaya kat Malaysia, kadang-kadang ataupun budaya Asia lah secara umumnya, kita sentiasa disuruh untuk tidak malas, ataupun dalam erti kata lain kita kena berusaha lebih daripada apa yang sepatutnya untuk bahagia kan. Maksudnya kena ada duit banyak kan, kena ada kerja tetap kan, which is benda tu semua tu tak salah, untuk ada duit banyak, untuk ada kerja tetap yang bagus, untuk jadi orang yang very committed. Pada saya benda tu tak salah selagi dia tak menjejaskan apa-apa sahaja perspektif dalam kehidupan kita, sama ada fizikal ataupun mental kita. Cuma kadang-kadang of course lah, saya pun pernah bekerja kan, kita faham perasaan orang yang bekerja ataupun secara amnya study pun kan, bila kita bergelut dengan benda yang sama dalam jangka masa yang panjang, kadang-kadang kita akan berasa penat dan lelah. Kita akan rasa macam apalah yang aku buat ni, boleh tak kalau nak hilangkan je semua benda ni dan ataupun kita macam bayangkan duit tu turun daripada langit lah, senang kan. Macam yang kelakarnya semalam, anak saya tanyalah, Umi nanti kalau balik Malaysia nak kerja ke kan, kalau kita pindah ke mana-mana nak kerja ke? Of course nak kerja, tapi Umi dah lama tak kerja kan. Itulah sekarang Umi kerja jugalah, kerja sebagai isteri rumah kan, nanti nak tukar kerja pula. So benda tu menyebabkan saya sendiri terponda bahawa macam ada bila dalam jangka masa yang panjang kita akan rasa profession ataupun apa yang kita buat tu mungkin dia dah mula melahirkan rasa penat kan. Tapi sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur bila baca buku Dr. Alizi ni, sebab dia bagi perspektif yang baru ataupun perspektif yang kadang-kadang kita tak nampak. Contohnya antara dalam buku ni Dr. Alizi ada sebutlah, kadang-kadang mungkin kejatuhan tu yang menyebabkan kita mencari boleh mendapatkan punca kebahagiaan lah. Bukan quote sebenar, tapi quote saya. Sukanya macam dalam buku ni Dr. Alizi ada kupas lah, sebenarnya kadang-kadang kita melihat sisi kehidupan tu terlampau literal. Maksudnya kita tak nampak ada proses kan, kita tak nampak ada naik turun kita tu, ataupun macam mana kita mengurusi kita punya emosi tu ketika berlaku naik turun tu. Contohnya macam kalau kita kerja tiba-tiba dapat bos yang tak best kan, ataupun kerja kita rutinnya sama je kan. So macam mana kita nak bangkit semula daripada keadaan tu kan. So antara yang saya rasa perkara yang penting untuk kita fahami adalah kita sedar dengan jelas perkara tu. So kebanyakan kita bila kita stuck dengan kita punya budaya yang saya suruh kita kerja rajin kan, cari duit banyak dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa sisi tu, apresiasi kepada diri sendiri ataupun apresiasi yang sepatutnya ataupun ilmu yang sepatutnya kita ada untuk kita bangkit semula. Nak buat apa kalau rasa tak okey? Apa praktikalnya, nak kena tulis ke, nak kena cakap dengan orang ke kan. Tambahan pula zaman sekarang ni memang orang kata famous dengan perkara-perkara yang terkait dengan kesihatan mental sebagainya kan. So kadang-kadang ada seorang kata aku ni dah depression ke kan, tapi sebenarnya kadang-kadang Dr. Alizi ada sebut dalam buku ni, dia kata kadang-kadang mungkin kita tak sampai ke tahap tu lagi, mungkin kita hanya bergelut kan. So macam mana kita nak flourish kan. Dalam buku ni dia sebut lah perkataan flourish tu kan, macam kita nak flourish semula kan, macam kita nak mencapai kebahagiaan kita semula. So yang saya, kalau kita tengok dalam buku ni kan, saya tunjuk sikit, dia ada 2 bab je kan, 2 bab je, tapi dalam 2 bab ni saya tak pernah rasa bosan dengan satu bab pun. Maksudnya macam lepas kita baca satu ni, kita rasa nak tahulah what's next. Dan menariknya buku Dr. Alizi ni, dia ada juga, saya tunjuk, dia ada juga berkenaan dengan macam ni dia bagi kita practical solution, nampak tak? So maksudnya kita boleh buat sendiri. Saya tak buat dalam ni lah, sebab buku ni saya kongsi dengan husband saya, nanti tak cantik pula kan. So saya tulis dekat dalam buku nota saya sendiri. So
kita at least boleh analyse kan, practical analysation lah saya rasa kan, yang kita boleh buat terhadap diri kita dan kita boleh ponder benda tu. Dan disebabkan bahasa dalam buku ni, credit to Iman Publication, bahasa buku ni diringkas dan saya rasa Dr. Alizi ni orang yang kita boleh kata academician ataupun kita kata psikologis yang kalau dia nak pakai bahasa bombastik tu dia boleh nak pakai lah kan. Tapi buku ni bahasa dia sangat ringkas, bahasa dia very direct, dan kita boleh faham apa yang dia nak sampaikan. Itu kelebihan buku ni. Sebab saya rasa buku yang macam bahaskan isu-isu psikologi ni, kadang-kadang dia boleh jadi a little bit a touch of ada kebosanan kat situ. Tapi buku Dr. Alizi ni saya sangat recommend sebab dia tak rasa bosan. Dan terma-terma yang digunakan tu pun, dia bukan terma yang kita macam, tenganga mulut nak faham kan, apa benda tu kan. Even kalau Dr. Alizi guna terma-terma pun dia akan explain lah. Contohnya macam flourish tu apa, floundering tu apa kan, bergelut tu apa. Itu kelebihan buku ni lah. Dan mungkin mungkin satu kekurangan buku ni dia tak banyak gambar. So mungkin untuk orang yang visual dia agak tak adalah bosan, dia agak macam mungkin dia rasa macam kurang menarik. Tapi saya rasa kita jangan fokus kat situ, kita fokus pada isi dia. Isi dia dia sebagai guidance lah untuk kita, saya rasa. Sebab kebanyakan masa lah saya rasa dekat Malaysia dia tak seperti Jerman. Kalau dekat Jerman dia ada dalam company-company tu ada certain company besar, dia memang ada psikologis organisasi dia. Itu yang menariknya kan dekat company-company kat Jerman ni. Maksudnya kalau ada masalah kelesuan emosi ke sebagainya kan, kita boleh rujuk pada psikologis yang telah disediakan dalam company-company berkenaan. Tapi malangnya kat Malaysia tak ada lagi. So kita kena carilah solusi sendiri kan, untuk kita kalau lah kata korang nak berjumpa dengan pakar sebagainya, boleh saja kan. Tapi kalau kata korang tak nak lagi berjumpa dengan pakar tapi nak buat solusi sendiri dulu, buku ni antara solusinya. So selamat membaca dan kalau nanti kalau ada apa-apa lagi yang saya rasa saya boleh sharekan, insyaAllah saya akan sharekan dalam episod yang seterusnya di channel saya. So, please like, subscribe kepada channel saya dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam topik yang akan datang. Assalamualaikum.